Ciri-ciri wanita syurga di akhir zaman. Mudah-mudahan kita ada ciri-ciri ni ya. Terdapat banyak ciri-ciri dan sifat wanita syurga di akhir zaman untuk dijadikan suri teladan buat insan yang bergelar wanita akhir zaman antaranya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdalillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Pujian kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dek, tak apalah. Tak ya? Dek, simpanlah. Okay, kita cuba dulu. Okey. Terima kasih kepada pihak Surau Al-Mutmainnah dengan kerjasama Nisa. Tak silap saya tadi, mana AJK Nisa? Okey, subhanallah, dengan kerjasama Nisa. Kemudian katanya ada tempat untuk daftar pengundi. Tak sabar ke nak ada pilihan raya? Kadang kita tak sempat fikir, dah tak sempat ikut dah politik Malaysia ni kan. Kadang kelakar, kadang pelik, kan. Macam-macam lah bercampur-campur tu kan. Tak pernahlah berlaku dalam sepanjang pemerintahan. Akhir-akhir ni makin kelang kabut. Kita doakan supaya pemerintah kita dipimpin oleh Allah dengan iman, dengan taqwa, dengan rasa takut. Dalam memimpin negara ni perlu ada taqwa, rasa takut. Kerana bakal dihisap, bakal dipersoalkan oleh Allah. Akan dipersoalkan maksudnya akan ditanya. Akan ditanya kuasa yang diberikan, apa yang kamu buat, adakah untuk keuntungan dunia ataupun kamu benar untuk menegakkan hak-hak Allah di atas muka buminya, perintah-perintah Allah berkenaan dengan larangan Allah. Allahu Akbar. Jadi ramailah pemimpin ataupun ini bukan cerita politik tiba-tiba ustazah nak kempen ke, tak ada, tak masuk petanding ke, tak ada. Tapi subhanallah, pemimpin akan ditanya, rakyat juga akan ditanya. Hadis Nabi kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu adalah pemimpin. Kamu ni jangan nampak orang lain, kita. Hadis Nabi ni ditujukan untuk setiap manusia. Nabi sebut kullukum, setiap daripada kamu. Tak terlepas. Makcik tak kot ustazah, cik jual goreng pisang je. Tak ada pemimpin apa-apa, mimpin kedai goreng pisang je. Makcik pula suri rumah je. Nak kena tanya juga ke pemimpin? Makcik bukan pemimpin mana-mana. Semua akan ditanya, tak terkecuali siapa pun. Nabi sebut kullukum ra'in, setiap daripada kamu adalah pemimpin. Wa kullukum, dan setiap pada kamu mas'ulun an ra'iyatihi, akan ditanya, akan dipersoalkan, akan dihisap akan apa yang dipimpinnya. Kalau dia tak ada keluarga, tak ada anak, dia sebatang kara, dia memimpin dirinya. Dan dia akan ditanya sejauh mana dia menjalankan tugas sebagai rakyat. Hadis Nabi tu sambung. Setiap raja adalah pemimpin, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Setiap rakyat adalah pemimpin, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Bukan kita kata, jawablah esok, nak sangat jadi pemimpin. Kau rasalah. Dan kita yang bukan pemimpin rakyat juga akan ditanya. Sejauh mana kita memilih pemimpin yang benar-benar Allah redha. Sejauh mana kita ini berada di belakang pemimpin yang membawa kita ke syurga dan sebagainya. Macam ceramah politik dah ni. Allahu Akbar. Tu dia. Okey. Kemudian Nabi sambung lagi. Setiap tuan adalah pemimpin dan dia akan menjadi pemimpin kepada yang akan ditanya akan kepimpinannya. Seorang hamba pun pemimpin, Nabi kata. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Seorang isteri juga adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Mereka semua akan ditanya akan kepimpinan. Jangan pula kita rasa sedap hati ibu-ibu, makcik-makcik. Ketua rumah tangga kan suami, dialah yang jawab esok. Pandailah dia menjawab. Kan?
Dialah yang jawab esok depan Allah. Terhadap kita, terhadap anak, tak, kita juga akan ditanya. Sebab kita juga diberikan akal yang sempurna. Kita diberikan kemampuan untuk berfikir. Kita diberi kemampuan untuk ikhtiar. Untuk melakukan apa-apa tindakan, usaha. Betul atau tidak? Jadi kita akan ditanya sejauh mana kita memimpin dalam rumah tangga. Bab mendidik anak. Bab suruh anak semayang. Bab apa? Bab solat anak. Berkenaan dengan tanggungjawab kita di rumah. Dan janganlah kita terpersona dengan kata-kata yang tidak ada dalam bab rumah tangga. Kan ada setengah ayat tu sedap dah kita orang perempuan kalau dengar. Bab apa? Kerja rumah ni orang lelaki semua. Perempuan pembantu je. Dan perempuan kau tak nak masak tak berdosa. Kan? Sebenarnya nyapu, lipat kain, jemur kain semua orang lelaki. Kita orang perempuan ni, habis tu perempuan buat apa makcik? Perempuan layan suami je. Saya kata takkan begitu letaknya kedudukan kita seorang wanita yang diberi oleh Allah akal. Yang diberi oleh Allah ilmu. Diberi oleh Allah kudrat. Bahkan wanita itu lebih halus kalau dalam bab mendidik. Lagi teliti dia dalam bab membentuk akhlak anak-anak. Dalam bab cek ibadah anak. Dalam bab kewangan, saya nak tanya. Siapa lagi teliti? Kalau bab duit lah. Siapa yang kedekut? Siapa pemurah? Tiba-tiba confused jawab. Okey, siapa yang dalam rumah tangga lah, siapa yang kedekut biasanya? Isteri ke suami? Marilah, orang lelaki tak ada ni, kita perasan je. Suami orang lelaki kedekut kan? Marah orang lelaki, biarlah. Okey, kalau dalam bab boros pula, siapa? Tahu tak apa. Eloklah tu. Kan, suami kedekut berkira, isteri pula memboros. Ada perempuan, kamai lagi. Kira-kira duit bang, kita kena jibat ni bulan ni bang. Ui, awak tengok ni. Dia kira detail tu. Ui, tengok. Tak sampai tengah bulan, kita dah sesak dah ni. Kalau betul-betul tak jimat, tak kira betul. Oh, kamai lagi. Tiba-tiba lusa tu ada kawan mari bawa iklan. Kan, iklan. Benda tu memang dia sukalah dia nak. Bang, benda ni bukan selalu ni, murah macam ni. Sampai kiamat pun tak dapat dah harga macam ni mak. Lupa dah kira-kira dia itu. Kita beli ni nanti saya akan adjust kita punya kewangan. Tak ada masalah, cukup. Jangan risau. Boleh pula dia cari akal tu kan. Jadi, ataupun tak apa bang, kita beli je. Ini untuk jangka masa yang panjang. Kalau tak grab hari ni, kita rugi masa depan. Kadang-kadang ya kita diuji begitulah. Suami agak kedekut, isteri pula boros. Dua-duanya adalah satu bukan sifat yang baik. Masya Allah. Yang eloknya pemurah. Pemurah bukan sampai membazir. Membazir pula, berbelanja sampai membazir, hukumnya haram. Saudaranya syaitan. Na'udzubillah min zalik. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin, muslimat sekalian. Terima kasih pada semua yang hadir. Jauh ni, Banting ni. Saya, tenaga petang ni makin low lah. Tapi semangat yang ada akan diteruskan perjuangan ni. Start daripada satu minggu ni, start daripada hari Selasa lah, Isnin tu tak. Dia straight non-stop. Non-stop. Hari Khamis tu saya pergi Kuantan. Lepas tu terus balik. Sampai malam. Pagi tu pergi Aikim. Lepas tu bertolak hari Jumaat ke Kelantan. Sampai 7.30 terus ceramah. Pagi Sabtu saya ada ceramah di Kelantan. Habis dalam pukul 1. Lepas tu kedua ada program di Yadim semalam. Jadi sampai malam tadi dekat pukul 3 pagi. Lepas tu pagi tadi di Sungai Buloh, sekarang di sinilah. 3 hari 2 malam tak jumpa anak-anak. Macam tu lah. Jadi kalau ikutkan malam tadi, ingat nak terus balik Seremban. Tapi bila tengok jam, kalau balik Seremban pukul 4 pagi. Jadi lebih baiklah sebab pukul 7 nak keluar balik, nak pergi Sungai Buloh kan. Jadi Alhamdulillah anak-anak kami 7 orang tu, kita bukan ada maid yang duduk rumah. Tapi pengasuh anak yang kecil tu dia datanglah tidur rumah. Bila kami keluar 3 hari ke 4 hari ke, yang pengasuh anak tu suami dia izin untuk duduk kat rumah. Untuk tidur jaga. Alhamdulillah Allah mudahkan. Jadi kita ada anak kecil ni lain sikit. Rasa rindu tu kan. Bukan tak rindu yang besar. Tapi yang kecil ni kan lain. Tidur sekali apa kan dia cari. Adalah baby yang setahun lebih. Ada yang 3 tahun. Masya Allah. Anak saya kan 7 orang. Yang besar dah tingkatan 2. Dia dah boleh tolong jaga adik-adik. Alhamdulillah. Dan petang ni saya jumpa orang Banting. Tapi saya dengar tadi ada yang daripada jauh kan.
Tapi semua orang Malaysia ke ni? Ya, wah, nampak macam Mak Saleh belaka sebab tutup ni tu kan. Semua lawa yang orang banting ni, Masya Allah. Jangan buka lah tapi. Semua nur cahaya, bahagia, gembira. Seronok tak jumpa saya? Buat-buatlah seronok je. Bukan senang ni. Ya Allah, masuk lalu jalan kampung tadi. Lalu jalan kampung, kawasan rumah besar-besar. Lapang, cantik. Saya tengok, kita duduk rumah teres kan. Duduk tengah-tengah, tak ada tanah langsung. Bila tengok besar-besar, saya kata mencabar kat sini kalau nak buat majlis ilmu. Sebab rumah tu jauh-jauh kan. Tapi Alhamdulillah, petang yang barakah ni, mencabar lagi. Sebab ibu-ibu sekalian tengah kenyang tu. Suara pun tak keluar, tersekat dekat perut tu. Betul kan kenyang? Saya pun kenyang. Asalnya lapar, dia bagi nasi ayam. Sedap pula tu. Memang jadi banyak sikit makan. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi nasi orang lah, bukan nasi ayam ya. Memang nasi orang, untuk orang makan lah. Jadi Alhamdulillah, petang ni kita tak boleh lah nak serius, teris sangat ni. Sebab lelap lah nanti. Mula nampak ustazah seorang, dah lama 2 orang jadi ustazah. Kenapa 2 orang ustazah ni? Dah lama dah tak nampak langsung dah ustazah. Dah pergi mana dah, dia pun tak tahu ke mana dah. Jadi kalau kita nampak ada orang sebelah tu ngantuk tu kan, kita dodoikanlah dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak apa, nanti kita buat aktiviti. Jadi Alhamdulillah, petang ni kita akan baca buku Titian Akhir Zaman. Ada lebih kurang dalam 2,000 orang lah tengok live, campur dengan Instagram. Yang hadir ni ada 20,000 ni kan. Yang nampak, yang tak nampak kita tak tahu kan. Termasuk yang berada di rumah tu. Tu jadi 20,000 tu. Alhamdulillah, ibu-ibu, bahagia saya dapat jumpa petang ni. Suara pun dah serak kan. Bila suara serak campur dengan penat, jadi minta maaf kalau penyampaian tu kurang baik, kurang firm, kurang macam itulah ibu-ibu. Sekarang kita akan buka buku Titian Akhir Zaman. Ini buku yang ditulis oleh profesor, doktor daripada Universiti Islam Antarabangsa, UIAM. Di Gombak tu kan. Walaupun nampak nama tu kan, Mek Wok Mahmud. Raudatul Firdaus, Fatah Yasin, Muhammad Fuzi Yusof, semua tu adalah profesor, doktor, pakar dalam bidang Al-Quran Sunnah, dalam bidang Usuluddin, ada kepakaran masing-masing. Dan saya adalah salah seorang penulis dalam buku ni. Penyumbang lah, bukan penulis sangat tapi penyumbang. Kalau nama saya tu adalah menyelit tu ya. Kena tunjuk. Kita ada buku, ibu-ibu ada buku lali je. Okey, bab yang ke-12. Bahaya nifak akhir zaman. Bahaya nifak akhir zaman. Bab yang ke-12. Bukan tengok kat kandungan ibu-ibu. Beria tu dia belek. Tengok kat kandungan dulu. Tengok kat kandungan dulu ya. Comel baby kecil. Besar dah tu, nampak kaki besar. Nampak tadi kan kecil. Okey, tengok bab yang ke-12 tu, bahaya nifak akhir zaman. Bahaya sifat munafik akhir zaman. Yang kadang-kadang kita tidak sedar kita ada sifat munafik ni, kita ada. Jadi bab yang ke-12 ini ditulis oleh Dr. Nurul Jannah Zainan Nazri, dan adalah menyelit nama saya kat bawah tu, Asma Harun. Jadilah tu. Makcik-makcik tak ada kan? Macam ni. Ni bukan menyombong ni, ni gurau je. Janganlah buat catatan pula. Ustazah Asma takabur. Astagfirullahalazim, na'udzubillah. Okey, ibu-ibu muslimat sekalian, buku ni kalau ikutkan harganya adalah RM30 dengan ketebalan, dengan isi kandungan, dengan semua tu. Tapi sempena hari lahir ustazah, saya lahir 22 September, hari lahir lagi tu. Makin tua makin beria sambut. Tak ada sambut apa-apa pun. Tapi kami mengadakan, maksudnya bersyukur dengan memberikan banyak les. Buku ustazah ada babak semuanya 10 ke 15%. Jadi buku ni pun kita tolak, jadi harganya dalam RM25. Kalaulah ada orang nak sangat buku ni, tapi dia betul-betul susah, memang tak ada duit. Allah paling tahu ni ada duit ke tak ni. Jangan tiba-tiba buat muka kesian, saya tak ada duit. Tapi gelang tu gelik. Ustazah, saya nak buku ni tapi tak ada duit. Pingin sangat nak baca ilmu, jadi panduan umat akhir zaman ni. Sebab buku ni tentang umat akhir zaman, tentang kita.
Bagaimana persiapan hadapi Dajjal, fitnah-fitnah dan sebagainya. Tapi lupa nak sorok gelang tu kan. Makcik tak ada duit, makcik tak ada duit. Jadi Allah Maha tahu, kita kena jujur. Jangan sampai kita ada ciri-ciri munafik, iaitu bila bercakap menipu. Siapa yang betul-betul nak mengharap tadi pun kita bagi. Bagi yang tak ada duit, dia datang. Siapa yang betul-betul bagi tahu je kaunter, kita bagi je percuma. Masing-masing mula sorok gelang, cincin. Subhanallah. Setiap pembelian buku ini, buku khas saya ada Sahabat Dunia Akhirat dengan buku tu. Yang lain tu memang kita menjual jihad ekonomi untuk menggerakkan agenda dakwah. Nanti boleh tengok ada flyers yang diedarkan. Kita buat tabung kebajikan, tabung dakwah, tabung perubatan dan tabung pendidikan. Anak-anak orang susah, kita tanggung belajar. Yang ada masuk universiti pun kita tanggung. Belajar di pondok ada, sekolah rendah ada. Tabung perubatan, orang kanser macam-macam sakit lah. Yang kita bekalkan katil apa semua. Maksudnya setiap pembelian ini membantu kerja dakwah dan kebajikan. Mungkin ibu-ibu muslimat kita tak sempat nak buat kerja ni. Tapi dalam kita membeli, dalam kita menyumbang, ia secara automatik menjadi sebahagian daripada perjuangan ini. Alhamdulillah. Okey, sekarang cuba tengok bab. Tengok kandungan dulu. Dia ada pendahuluan, kemudian bab yang kedua meniti titian terakhir. Kemudian yang ketiga, peranan ilmu dalam membina persepsi akidah tentang tanda-tanda akhir zaman. Kemudian ada bab yang keempat, pesanan akhir oleh Imam Badi'uz Zaman Said Nursi berkenaan dengan tanda-tanda kiamat semuanya. Kemudian bab yang kelima, pesanan Nabi Muhammad SAW terhadap umat Islam akhir zaman. Dia diimpunkan dalam bab tu apa pesan-pesan Nabi untuk umat akhir zaman. Kemudian bab yang keenam, Al-Quran sebagai penawar bencana media sosial akhir zaman. Mungkin ada yang di live, dia tengok Ustazah baca buku apa, iaitu Titian Akhir Zaman. Buku ni boleh saja tinggalkan komen kalau siapa-siapa yang nak beli. Buku yang dikeluarkan oleh himpunan tulisan jurnal, macam tu lah, oleh pesyarah-pesyarah UIA. Saya terlibat asalnya dijemput ceramah untuk bawa tajuk ni. Lepas tu berkenalan dengan para pensyarah. Lepas tu lama-lama saya bawa buku dia yang pertama, pergi ceramah sampai dia orang asyik habis stok. Sebab buku pensyarah ni dia bagus, ilmiah, hadis-hadis semua yang sahih. Cuma tak ada yang nak kembangkan. Biasanya buku dia ilmiah kan. Jadi dia bukan buat dalam bentuk komersial. Sekarang kita terus ambil, dah habis stok pula dah dia. Jadi insya-Allah yang ni antara stok yang terakhir. Nak tunggu dia print balik makan masa. Kita ambil semua. Masya Allah. Okey, seterusnya keadaan wanita akhir zaman. Ini ciri-ciri wanita akhir zaman. Dan yang ke-8 tu, sifat-sifat wanita syurga dan neraka akhir zaman. Saya rasa hari ni petang ni sebab masa suntuk, kita terus baca bab yang ke-8 tu, iaitu sifat-sifat wanita syurga dan neraka akhir zaman. Masya Allah. Supaya kita nak pastikan diri kita berada di kalangan wanita ahli syurga, bukan berada di kalangan wanita neraka akhir zaman. Na'udzubillah. Yang ke-9, akhir zaman dan cabaran rawatan Islam ruqyah syariah. Tajuk tu nanti bab yang ke-9 ibu-ibu kena baca. Sebab hari ini ramai yang tidak sedar akidah dah terbatal kerana apa? Dia menggunakan ruqyah ataupun berubat dengan cara yang salah. Walaupun guna nama Allah, guna ayat Al-Quran dan sebagainya, kadang guna alat-alat, guna bahan-bahan. Dia jaga solat, dia jaga puasa, dia sedekah, dia buat baik. Tetapi kalau akidah terbatal, segala pahala ibadah tak diterima. Sebab itu bila orang sakit, dia terdesak. Orang sakit ni terdesak. Dia sangguplah berubat macam mana? Jauh ke, mahal ke, sanggup berhabis kalau bab kesihatan. Kerana apa? Takutnya kita kematian. Memang kena berubat. Janganlah pula, makcik tak berubat, sakit, biarlah sihat pun mati, sakit pun mati. Tak bolehlah, kita kena ikhtiar. Wajib menjaga kesihatan. Dan bila sakit, carilah punca kesembuhan. Tapi akan diuji. Bahkan ramai manusia sanggup berhabis banyak. Sanggup. Kalaulah doktor kan, makcik-makcik, kalau saya tanya, doktor kata, makcik, mata sebelah ni dah hampir rosak ni makcik. Jadi macam mana? Kalau nak mudah kita buang. Tapi kalau makcik nak berubat ada cara. Tapi mahal sikit lah makcik, 30,000. InsyaAllah baik, elok. Agak-agak kita nak buang ke, nak pulihkan mata tu. Ke nak ambil lah, doktor ambil lah. Nak sangat ambil. Tak ada, kita akan sanggup berhabis.
Bahkan kalau ada tanah jual. Kalau berhutang-berhutang, ada barang kemasakan jual. Masa tu baru kita tahu betapa besarnya nilai kesihatan yang Allah beri. Betapa bernilainya sebelah kita. Betapa besarnya nikmat yang Allah beri pada tubuh badan kita. Kalau ada orang kaya lah nak beli mata sebelah, nak jual tak? Dia nak beli 1 juta. Tak nak 1 juta. Boleh beli rumah, ada kolam, 3 tingkat. Tak nampak? Tak, sebelah boleh nampak. Macam lanun tu kan. Baru kita tahu yang Allah bagi percuma selama ini. Mata dah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Percuma. Dan Allah yang jaga mata kita tu. Dah berapa babuk masuk. Dah berapa lama guna maintenance mata tu, Allah jaga. Macam mana mata tu boleh tetap tengok jelas dan sebagainya. Kabur tu normal lah, barang lama kan. Dah guna lama. Jadi syukur Allah dah bagi terang berapa puluh ribu tahun. Ribu tahun. Berapa puluh tahun. Subhanallah. Jadi di sana ada ujian cabaran dalam bab ruqyah ni. Iaitu dalam bab perubatan. Ramai orang bila dengar, makcik, doktor cakap berapa? 30,000. Ish, makcik sebenarnya kalau makcik pergi kat jumpa ada seorang tu, dukun tu, 300 je dia ambil makcik. Tiba-tiba 300 sama ni rasa besar jadi kecil. 300 je makcik. Dah ramai orang sembuh macam-macam penyakit. Yang berubat sana, berubat sini. Pergi je makcik. Ada kat mana? Kat contohnya Kedah. Kan orang Kedah marah pula. Jauh lah tempat tu. Kita tukarlah. Dah ke? Jangan tak boleh sebut mana nama negeri kan. Nanti saya Siti marah pula negeri tu. Tak bagi saya masuk ceramah. Satu negeri yang jauh lah. Perjalanan 10 jam ke? Oh, lama ni nak pergi masjid rasa jauh. Tiba-tiba 10 jam rasa dekat. Tak ada masalah nak berubat kan. Pergi. Lepas tu dukun tu pula, pelik pula. Guna kain kuning lah. Lepas tu ada benda tu lah. Nak kena bawa pengeras itu ni lah. Tapi sebab tengok orang beratur ramai. Lepas tu masing-masing bawa cerita. Dah sembuh, dah okey, dah baik. Kita masa tu mungkin dah tak fikir dah. Pasal hukum hakam. Betul tak cara berubat ni? Ada tak bercampur syirik? Akhirnya kita kata tak apalah, tawakal, ikhtiar, berubat. Allahu Akbar. Kita akan diuji bila dalam keadaan terdesak begitu. Jadi berhati-hati sebab bimbang akidah terbatal buat perkara syirik. Na'udzubillah min zalik. Jadi ada bab yang ke-10, ekonomi akhir zaman dan cabaran kewangan. Yang ke-11, gejala LGBT di akhir zaman. Yang ke-12, bahaya nifak akhir zaman. Yang ke-13, fenomena kerapuan institusi keluarga di akhir zaman. Masya Allah. Jadi sekarang kita tengok bab yang ke-8. Yang ditulis oleh Mewok Mahmud. Sedap nama dia kan, Mewok Mahmud. Senang. Bab yang ke-8, muka surat 98. Ibu-ibu kita ni kalau beli buku tak rugi. Kalau kita rasa ustazah, makcik bukan apa, tak, makcik bukan apa, nanti beli tak baca. Kita yang tak baca. Kalau ada anak cucu kita baca, masa tu kita dah mati, kita dapat pahala. Dia jadi wakaf, dia jadi harta wakaf. Sebab ia bukan boleh dicairkan, tapi dia boleh dimanfaatkan. Muka surat berapa? 98. Sifat-sifat wanita syurga dan neraka akhir zaman. Oh, tajuk pun dah risau tu kan. Tajuk kita hari ini adalah fitnah akhir zaman. Terima kasih ya yang hadir di live. Okey, saya nak duduk pula. Bismillah. Boleh tinggi. Tengok air banyak. Nak suruh saya habiskan. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, kita baca ya, kita tengok. Kita buka terus muka surat 102. Depan tu tengok Mewok ni, tapi tak tulis. Mewok ni antara, subhanallah, ada nanti kat belakang dia punya biografi dia ada pada belakang sekali. Mewok ni, subhanallah, tawaduk jadi orang ni. Saya nak tengok jap Mewok ni sebagai apa. Mewok Mahmud, PhD, merupakan seorang Profesor Madya di Jabatan Fiqh dan Usul Fiqh UIA. Masya Allah. Itulah dia. Okey, namanya Mewok Mahmud, Profesor Madya
Dr. Mewak Mahmud, tajuk sifat-sifat wanita syurga dan neraka. Okey, sekarang kita pergi pada muka surat terus. Kita tengok muka surat 102. Okey. Ciri-ciri wanita syurga di akhir zaman. Mudah-mudahan kita ada ciri-ciri ni ya. Terdapat banyak ciri-ciri dan sifat wanita syurga di akhir zaman untuk dijadikan suri teladan buat insan yang bergelar wanita akhir zaman antaranya. Yang pertama, mempunyai pancaran ketenangan dan keceriaan. Tu dia. Kenapa kan seorang profesor, doktor, dia tulis tu ciri yang pertama. Ibu-ibu, ceria tak ni? Keberia-ria. Tiba-tiba ngaku kan? Ngaku. Golongan wanita syurga akhir zaman. Terima kasih kepada para lelaki yang datang di belakang sana. Hebat tuan-tuan. Tuan-tuan sudi juga hadir. Dalam program kita ni, walaupun ramai muslimat semuanya ni. Ramai bidadari ni. Apa khabar bidadari sekalian? Oi, menyaut tu. Ngaku tu dia bidadari tu. Alhamdulillah, amin. Kan? Kita berharap. InsyaAllah. Subhanallah. Wahai wanita salihah, perhiasan terindah bidadari di jannah, apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Saya nampak okey lagi tu. Kalau nampak seorang je angguk, kalau saya tak tanya dia angguk juga, kita buat aktiviti ya. Tak ada tanya apa-apa, angguk. Kita faham tengah hari ni. Sedapnya masuk bilik, buka kipas. Oi, sedap. Sedap apa? Oh, tidur. Dan nak baca doa tidur kan ni? Okey, kita tengok. Ketenangan dan keceriaan akan terpancar bergantung kepada hati setiap manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala. Okey, baca sama-sama ya. Baca serentak boleh? Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum. Sadaqallahul azim. Pendek je. Maksudnya, dan kalau kami menghendaki, nescaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Jadi, tanda-tanda ahli syurga dapat dilihat daripada perilaku, akhlak, peribadinya ketika di dunia. Seorang yang hidupnya senyum, gembira, ceria, ia bukan sebagai satu tanda bahawasanya hidup tu tak ada masalah. Bukan sebagai tanda sebab dia orang senang, orang lapang, sebab orang kaya, tidak. Sebab senyuman yang ikhlas, yang terpancar daripada hati, kebahagiaan yang sebenar, dia datang daripada sifat redha dengan ketetapan Allah. Dia datang daripada sifat sabar dan sifat bersangka baik. Masya Allah. Macam saya datang petani kan, saya tengok wajah ibu-ibu sekalian ceria. Kat rumah ni ceria tak? Ya, dengan suami senyum, ceria. Alhamdulillah, subhanallah, butuhnya orang banting dapat isteri yang ceria. Kalau 24 jam tu kan, kalau tak keluarlah dengan suami ya kat rumah, banyak senyum ke banyak masam? Rasa-rasalah muka kita ni suami pandang, sejuk mata memandang ke, panas ke, suam je. Wah, perasaannya sejuk. Oh, rasa suami kalau tengok sejuk, macam tu. Dia akan tenang, tenteram. Dia macam tak kalih lah tengok benda lain. Macam tu. Lepas tu suami cakap, tak puas lah tengok awak ni. Ya. Oh, hanya dibanting saja saya rasa. Masya Allah. Hebat ni, hebat wanita batik. Kena korek rahsia ni. Masya Allah. Sebab ada orang dia boleh ceria, manis. Dengan kawan-kawan boleh 2 jam senyum. Sampai orang tanya, kau ni kan senyum manjang. Memanglah aku ni sejak lahir dah senyum. Memang dilahirkan penyanyum. Balik rumah bertukar muka. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dah makan dah bang? Dah. Pinggan basuh tak? Mau terus bagi peluru perpadu.
Lepas tu tengok kat dapur, menonor ni kat dapur. Awak ni takkan tak payah basuh satu. Dah start masam dah. Awak buat apa kat rumah daripada pagi sampai petang? Oh, tanya soal selidik. Allahu Akbar. Orang yang ceria, saya ni cakap pada diri saya sebenarnya, bukan pada ibu-ibu. Bila disebut antara sifat wanita ahli syurga, berwajah tenang, berwajah ceria, sebab itu adalah ciri-ciri wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak ujian, yang paling banyak cabaran, yang paling banyak dugaan. Kalau dalam buku ni, dalam buku Sahabat Dunia Akhirat, nanti kita buka, ada satu muka surat ni. Bagaimana saat Rasulullah diludah dengan air liur. Kita pernah tak orang ludah dengan air liur kat muka kita? Oi, maksud ni ujian kita ni memang rendah je ibu-ibu. Nabi Muhammad ni sebaik-baik manusia, kekasih Allah, semulia-mulia akhlak. Macam mana Nabi dalam keadaan kedudukan yang sangat tinggi, sangat hebat tu, tak pernah nyakitkan hati orang tu. Dia berhadapan dengan orang benci sungguh-sungguh, bukan benci main-main. Benci sampai nak bunuh. Ke ada kita ni sedang dalam diekori dan ada orang nak bunuh ni? Tak ada kan? Kalau benci pun orang untuk itu je lah. Tapi Nabi Muhammad kita berhadapan dengan situasi nak dibunuh. Dicaci, dihina, dikata gila, diludah, dibaling pasir. Maksudnya, ujian bukannya main-main, bukan ringan, yang paling berat. Satu ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan apa? Dibaling dengan pasir, diludah dengan air liur, bukan pada badan, bukan pada tangan dia, pada wajah. Subhanallah. Kemudian datanglah seorang kanak-kanak kecil, pergi menyapu wajah si ayah. Kemudian bila ditanya siapakah kanak-kanak itu, kemudian ada sahabat menjawab, itu adalah Zainab. Masa ni Zainab kecil. Subhanallah. Dan Zainab menangis tengok ayahnya diperlakukan begitu. Lalu apa jawapan Rasulullah kepada anak dia, Zainab? Rasulullah jawab, wahai anakku, jangan engkau kecewa, jangan engkau sedih, jangan engkau bimbang. Sekiranya satu hari nanti ayahmu akan mati terbunuh kerana jalan Allah, kerana perjuangan ni. Masya Allah. Maksudnya di sini kita bukan kata tak boleh sedih bila ada benda musibah, benda sedih-sedih lah. Tapi bukan berlarutan lama, sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Memang kita sedih kalau kematian suami, kita sedih kalau kematian anak, kematian ibu ayah. Tapi janganlah biarkan diri kita berlama meratapi takdir Allah, sedangkan ada takdir Allah yang lebih indah di hadapan sana. Jika kita cepat-cepat memilih untuk redha, cepat-cepat memilih untuk melepaskan, kerana suami bukan milik kita, anak-anak bukan milik kita, bahkan diri kita sendiri bukan milik kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, wanita ahli syurga ni mempunyai pacaran ketenangan dan ceria ni. Dia bukan, kita ni kadang bergantung pada hari tu. Kalau hari tu apa kita panggil, tak ada ribut, tak ada taufan, kita ceria lah. Tiba-tiba pagi-pagi suami dah buat perangai, satu hari dia masak. Maksudnya sifat ceria dan tenang ini dia bukan menggantungkan kepada keliling. Ada orang, Ustazah saya ni, sebenarnya saya ni penyayang, saya ni lemah lembut, tapi sebab perangai suami tu saya jadi kasar. Maksudnya dia gantungkan diri dia pada suami, pada anak. Saya Ustazah, sebenarnya saya bukan macam ni, tapi saya jadi kasar kat rumah. Buat budak-budak tu menguji sabar sungguh lah. Berkempir saya geram. Saya cakap pada diri saya sendiri ni. Bila kita selalu meletakkan untuk sabar, untuk jadi tenang, untuk jadi ceria pada sekeliling, kita tak akan dapat. Tapi kalau kita nekat, ya Allah, aku nak mempunyai akhlak yang mulia. Antaranya Rasulullah SAW sentiasa berwajah ceria. Para sahabat sebut, para isteri Nabi pun sebut. Jarang, bahkan tidak pernah ada sahabat Nabi ni, tidak pernah aku melihat wajah Rasulullah melainkan dalam keadaan tersenyum. Bukan Rasulullah sentiasa bahagia, Rasulullah ada juga sedih, derita, tapi sentiasa wajah tu senyum. Kalau kita buat satu hari lah macam tu, kok suami kita pelik kan? Senyum aja. Bang,
Tak apa bang, pinggan tu saya basuh. Senyum. Nampak kain yang bergulung, kain plekat. Kan dia malah sangkut bergulung kat lantai. Tak apa bang, tak apa. Senyum. Mungkin kat nak tidur tu suami tanya lah kau kan, awak dah kenapa pelik sangat? Tak pernah awak macam ni ni. Tak apa bang, wajah ahli syurga. Jawab dia. Bimbang ni suami kalau macam ni. Dia telefon anak-anak ni, balik cepat mak kau dah ada tanda-tanda dah ni. Tak pernah macam ni perangai dia. Senyum pagi sampai malam. Mak kau kalau sehat dia bebel. Hari ni dia tak bebel. Pelik sangat. Kan biasa orang nak dekat mati ni kan dia berubah. Dan mak kau berubah. Nak katanya kita ni macam jauh daripada sifat Nabi, akhlak Nabi, sunnah Nabi. Jangan letak syarat untuk memiliki akhlak mulia. Syarat kita orang keliling okey. Ustazah, kalau suami saya okey. Dah dia buat perangai. Macam ni lah saya. Kalau dia okey, memimpin ke syurga, saya insya-Allah jadi wanita syurga. Bahayalah macam tu. Allah bagi kita akal untuk berfikir. Kita sendiri ada daya kemampuan kita untuk berubah. Jadi jangan tangguhkan nak berubah. Dulu saya jadi perunding rumah tangga, ramai isteri macam tu. Ustazah, nasihatkan sikit suami saya ni. Suami duduk sebelah. Muka macam tak nak layan. Kenapa nasihat? Yelah Ustazah, dia kan suami patut memimpin saya, memimpin anak-anak. Ustazah nasihatkanlah sikit supaya dia buat kerja dia sebagai suami, bertanggungjawab. InsyaAllah kalau dia baik, dia okey, saya pun akan berubah lah Ustazah. Dan dia ketua, saya penolong. Tapi dalam bab shopping, dia jadi ketua. Dalam bab berjalan, dia ketua. Bab cari makan pun dia ketua. Tiba-tiba bab menuju akhirat, dia lepas tangan. Saya kata puan macam ni lah. Kalau puan pun yang memimpin dalam bab hidayah Allah, dalam bab kebaikan, dalam bab akhirat, tak ada masalah. Mungkin sebab Allah pilih puan, hati lebih lembut, rasa berdosa, rasa nak berubah, rasa nak pastikan ahli keluarga masuk syurga Allah, selamat api neraka Allah. Tak ada masalah puan yang memimpin. Bukan pemimpin jadi bang, awak penolong saya ketua, tak. Tetap suami juga ketua rumah tangga. Tapi dalam hal demikian, kadang-kadang ada wanita yang dilebihkan dari sudut ilmu berbanding suami. Mungkin dari sudut perasaan ingin berubah. Mungkin hidayah lebih kuat, taufik lebih kuat dengan seorang wanita ni. Lalu dia pun istiqamah, dia jaga ibadah, dia amalkan amalan-amalan tertentu, akhirnya dia kuat. Dan dia kuat berdoa, akhirnya suami berubah, anak-anak berubah, alhamdulillah. Tapi kalau dia letak untuk dia berubah dengan syarat orang lain berubah dulu, akhirnya dua-dua tak berubah. Yang ada adalah saling salah menyalahkan. Okey. Subhanallah. Muslimat sekalian, duduk tegak. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, tengok orang sebelah semua. Tengok orang sebelah, dia duduk mana? Mata dia terbuka tak? Tengok orang sebelah. Masya Allah. Kenal tak orang sebelah? Oh, kenal. Alhamdulillah, kenal. Okey. Sekarang tolong pilih jap pasangan, tapi jangan sentuh lah, jangan pegang. Tengok, ada pasangan? Ada. Tunjuk, saya awak buat macam ni. Okey, sekarang tengok orang sebelah, kiri kanan. Tengok, jangan tengok saya. Tengok, tenung mata dia sampai menembusi hati dia. Macam tu lah. Okey. Sekarang ikut saya ya, ikut saya. Tengok, jangan tengok saya. Tengok orang sebelah. Assalamualaikum. Saya nak cakap sikit. Kamu, awak, janganlah tidur. Kesian Ustazah tu. Dahlah suara serak. Beria ceramah. Boleh pula kau tidur. Saya nak pesan sikit lagi. Tengok kiri kanan. Kita orang perempuan kena jaga aurat. Tudung tu labuh tutup dada, tutup seluruh badan, kecuali muka dan tapak tangan. Kaki tu aurat juga. InsyaAllah sejuk di sana.
Memanglah rimas panas sikit. Tapi tak apa. Dunia sementara. Saya nak cakap lagi. Kita orang perempuan kenalah lemah lembut, cakap sopan, lagi dengan suami. Kita ni Allah ciptakan semula jadi pemalu. Jadi besarkanlah sifat malu. Jaga pergaulan, batasan. Kalau kita nak membebel pun, tiba-tiba tengok kiri kanan. Kan malu pada orang. Paling utama, malu pada Tuhan. Ingat tu. Kau pun samalah. Jangan pada cakap je. Okey, subhanallah. Okey, selinganlah ya, selingan, Masya Allah. Dalam ayat yang lain dijelaskan mengenai tanda-tanda keceriaan di wajah mereka. Orang yang wajah ceria ketika hidup, insya-Allah akan bertemu dengan malaikat yang berwajah ceria. Malaikat apa? Tiba-tiba. Malaikat apa? Nak jumpa malaikat apa? Nak jumpa tak malaikat Israel, Sakaratul Maut? Tak nak? Tak nak akan jumpa. Nak lagi mana? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita ni dah tak lama nak jumpa malaikat Israel ni. Ada ni dia ni. Kan? Malaikat Sakaratul Maut, malaikat maut. Lepas dah jumpa malaikat Israel, jumpa malaikat mana pula? Munkar Nakir. Dah ready belum soalan Munkar Nakir? Kita test ya. Soalan ni dah bocor lama. Man Rabbuka? Si bayi tu jawab. Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. Okey, soalan seterusnya. Ma dinuka? Islam dini. Islam agamaku. Man nabiyuka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Ma kitabuka? Al-Quran kitabi. Ma ikhwanuka? Man ikhwanuka? Siapakah saudara-saudaramu? Al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Subhanallah. 5 tu. Soalan tu dah bocor lama dah. Nanti hafal tasmek dengan cucu. Cuba tanya 5 soalan ni. Wan nak ready nanti jumpa Munkar Nakir. Wan nak kena hafal dari sekarang. Lancar nanti insya-Allah jumpa Munkar Nakir. Tapi soalan ini bukan dijawab dengan hafalan, bukan dijawab dengan kelancaran, tapi dijawab dengan amalan kita di dunia. Bahkan soalan yang pertama, man rabbuka, siapakah Tuhan kamu pun belum tentu kita boleh jawab di dalam kubur. Kalau sepanjang hidup kita bertuhankan hawa nafsu, bertuhankan harta, bertuhankan duit. Kita kalau ada duit bahagia, ceria, tiba-tiba tak ada duit. Kau kenapa buka macam tu? Kau tak tahu, kau tak ada masalah. Kau tak tahu cerita. Kau senanglah nak cakap. Kalau bertuhankan manusia, bila tan suami okey, suami tak okey, kita pun tak okey. Tetapi kita tidak sedar, kita lupa mungkin yang datangkan ujian melalui apa pun tadi adalah Allah. Dan bila kita mampu tetap tersenyum, kita sedang senyum kepada ujian Allah. Ataupun kita sebenarnya sedang senyum kepada takdir dan sedang kita redha dengan ujian Allah. Tanda-tandanya adalah sentiasa berwajah ceria. Bukan kata tak boleh langsung sedih, boleh tanya sedih kan. Kan nanti senyum. Makcik kenapa tu senyum? Suami meninggal. Betul kan? Senyum. Kenapa dah makcik? Nampak ceria, bahagia. Yelah, gelang emas hilang. Masya Allah. Ya Allah, gelang hilang. Senyum. Itu tak normal lah pula ibu-ibu. Mestilah, tak salah kita nak bersedih bila dalam keadaan sedih.
Tetapi bukan larut dalam kesedihan itu begitu lama. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu kan kita diajarkan oleh Nabi SAW satu doa. Siapa yang nak ceria, amalkan doa ni. Ikut saya boleh? Doa ni ada dalam mak surat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ya, adik-adik, anak-anak kat belakang tu angkat tangan sikit. Ui, baguslah. Angkat tangan. Angkat tinggi belakang. Oh, sebaik adik-adik betul. Oh, mak-mak angkat juga. Adik-adik ya. Masya Allah. Yang belakang anak-anak belakang. Anak-anak. Yelah, minta maaf ni pun anak juga, anak orang juga kan. Tapi yang, okey, angkat tinggi lagi. Baguslah kamu, Masya Allah. Yang anak-anak ni nanti kan sebelum balik jumpa Ustazah ya. Kamu datang sebab apa ni? Kenal ke Ustazah? Kenal? Ramai anak-anak, budak-budak tak kenal pula. Terasa hati. Nanti ya, balik nanti kita jumpa. Ustazah kagum. Nampak macam ada darjah 2. Oh, buat macam ni kat belakang. Darjah 2, darjah 3, darjah 4. Macam pelajar-pelajar sekolah rendah kat belakang tu kan. Kau kena paksa ni. Tak kan? Rasa tak tu. Ya Allah, hebat ni orang Banting. Hanya di Banting, Malaysia. Ya, kadang susah dah datang kuliah. Remaja-remaja kanak-kanak ni. Allah Akbar. Nanti ambil gambar. Kita bagi ni duit sekolah sikit. Alah, tersebutlah pula kan. Kena bagi sungguh lah. Okey, Masya Allah. Jadi, dalam ayat yang lain dijelaskan mengenai tanda-tanda keceriaan di wajah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Siyamahum fi wujuhihim. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka. Okey, boleh. Dah ceria tu kan? Nak baca je lah. Muslimat sekalian, tadi tak habis tu. Kita hidup akan jumpa malaikat Israel. Lepas tu jumpa malaikat Munkar Nakir. Kemudian, kita sebenarnya sepanjang hidup di dunia, kita jumpa malaikat apa? Taklah jumpa, tapi ada bersama kita. Raqib dan Atid. Raqib dan Atid. Masya Allah. Kemudian, insya Allah, kita akan berhadapan dengan malaikat Israfil. Bila Israel datang memanggil. Betul, bila Israel datang memanggil. Itu malaikat maut kan? Nanti yang tiup sikar kekala ni. Malaikat Israfil ni. Ketika itu kita semua akan dipanggil untuk menuju ke Madang Mahsyar. Tiup angin sangkakala ni, malaikat Israfil. Kemudian mudah-mudahan kita akan berakhir berjumpa dengan malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang wajah paling bercahaya, cahaya, senyum, ceria, bahagia. Kerana apa? Malaikat Ridwan dia menjaga pintu syurga. Dia punya seronok, dia punya mengalukan kedatangan ahli syurga bila nak masuk. Dan wajah malaikat yang paling menakutkan adalah malaikat Malik, iaitu penjaga neraka. Dengan wajah yang bengis, dengan wajah yang menakutkan dan keadaan kemarahan. Apabila penghuni neraka yang Allah marah, yang Allah murka, mereka mula nak masuk ke dalam neraka. Bahkan ramai manusia tak nak. Kemudian dia akan panggil, dia akan tarik, ada malaikat-malaikat lain yang bertugas untuk mengheret. Sebab apa disebut? Kalau bab neraka, dia akan guna perkataan dalam Al-Quran ke dalam hadis Nabi, diheret, dicampak. Sebab semua enggan, tapi akan diheret, dipaksa. Tapi bila melibatkan ahli syurga, mesti kalimah yang akan digunakan dalam Al-Quran. Salamu qawlam min rabbir rahim. Salamun alaikum bima sabartum. Banyak lagi lah. Sebab mereka akan dijemput. Kalau Allah berfirman dalam satu surah, dalam satu ayat yang salamun alaikum bima sabartum. Ayat sebelumnya Allah berfirman yang berbunyi, yang bermaksud, apabila masuk ni, ahli-ahli syurga nak masuk syurga ni, berdiri seluruh para malaikat di setiap penjuru syurga. Penjuru syurga ni tak tahu besar mana. Dan tak tahu berapa ramai malaikat yang akan berdiri. Lalu para malaikat pun memberi salam. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Macam-macam sabarlah kita. Sabar ngantuk dalam kuliah. Tiba-tiba kan. Uish, macam mana ni? Ustazah perasan juga akhirnya. Dia ingat duduk belakang tiang, Ustazah tak perasan. Itu mujahadah kita. Saya tahu ni, penat ni.
Kan makan kenyang duduk ni sebab saya ceramah. Kalau saya duduk, saya dah tidur lama. Kalau saya tertidur, pelik sangat. Berceramah tertidur. Tapi saya pernah terlampau letih, tak cukup rehat, tak cukup tidur. Tengah ceramah online, saya yang ceramah bukan orang lain. Saya tengah bercakap. Boleh lelah. Bayangkan, saya kata, ya Allah, minta maaf, minta maaf. Tak sedar, kadang-kadang tu berlaku macam tu kan. Sebab dia berturut tu. Tak cukup tidur dan sebagainya. Jadi kita ni banyak sabar. Orang kaya pun sabar. Sabar apa? Sabar dalam mendidik hati dia untuk sentiasa bersyukur kepada Allah. Bukan senang ya. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, nak bangun tengah malam bersyukur pada Allah bukan senang. Yang senangnya kalau dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan kecewa untuk bangun malam, itu lebih mudah. Tapi dalam keadaan senang lena, anak pun elok, suami pun elok, makan pun kenyang, nak bangun 30 minit, satu perkara yang berat. Nak bangun 1 jam, lagi berat. Rupanya ujian dalam bentuk musibah lebih mampu kita lalui berbanding ujian dalam bentuk nikmat. Sebab itu dua-duanya sabar. Dan pintu yang antara pintu yang luas untuk masuk ke dalam syurga adalah babus sabr, iaitu pintu sabar. Sebab itu kita minta dengan Allah, Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan hamba-hambamu yang sabar. Sabar dalam setiap ujian sama ada nikmat ataupun musibah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi tadi nak baca doa sebenarnya, doa yang Nabi ajar tu. Okey, duduk tegak. Tarik nafas. Beria tarik nafas, macam tak bernafas. Okey, tarik. Tahan. Lepas. Terima kasih akak menyambut saya. Dia buat, lepas tu dia buat lepas. Walaupun tak tahulah dia tarik lepas betul-betul, tak tahulah kan. Tapi saya rasa disambut lah. Okey, sekali lagi. Tarik. Tahan. Lepas. Subhanallah, betul-betul buat. Masya Allah. Allah dah bagi kita tarik, lepas, dah 40 tahun, 50 tahun, betul tak? Dan kita tak sedar pun kita tarik dan lepas nafas. Sampai sekarang. Sehingga satu saat kita dah boleh tarik, dah tak boleh lepas dah. Dah tak ada nafas dah saat kita mati. Subhanallah, itu nikmat yang sangat besar. Masya Allah. Okey, sekarang tarik nafas dalam keadaan tangan macam ni. Subhanallah. Tangan tu macam ni. Tarik nafas, tarik. Lepas tu saya sebut takbir. Lepas tu ibu-ibu Allahu Akbar. Boleh tak? Masya Allah. Okey. Macam lagi pegang ni. Okey. Tarik nafas. Takbir. Allahu Akbar. Bila lepas tu buat kuat-kuat. Allahu Akbar. Boleh? Masya Allah. Okey, lagi. Duduk tegak. Nampak muda 10 tahun. Okey. 1, 2, 3. Tarik. Takbir. Allahu Akbar. Oh, semangat. Masya Allah. Luar biasa. Hanya dibanting Selangor, Malaysia. Okey, adik-adik kat belakang tu, Ustazah tak nampak anak-anak. Buat tak? Buat. Ustazah nak tengok kamu berdiri. Ni ada orang nak tengok adik-adik kat belakang tu. Nampak rasa adik-adik tu mah? Adik pula. Padahal tahap anak tu bukan adik tu. Ustazah pasal muda pula. Yelah, anak saya pun dah tingkatan 2 kan. Nampak anak-anak tu. Belakang tu berdiri semua. Dengar tak Ustazah ceramah? Ke tunggu nak makan skrim tu? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tarik. Takbir. Allahu Akbar. Oh, subhanallah. Hebat. Suara dia orang belakang tu kalah kita kat depan. Masya Allah. Allah. Anak-anak macam ni datang masjid, datang rumah Allah, datang surau pun rumah Allah, tempat sujud, tempat salat. Kita panggil musalla kan? Maksudnya tempat salat, tempat kita membesarkan Allah. Anak-anak macam ni, dek jangan lari. Nak, kenapa tu? Oh, so dia tengok. Dia ada tu, nak agih-agihkan tu. Okey. Faham. Sekarang pukul berapa ya? Sekarang dekat 3:30. Okey, muslimat sekalian. InsyaAllah tu aktivitinya. Nanti aktiviti lain pula.
Jadi nak baca doa tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka. Minta maaf salah sikit. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhl, min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, kami mohon daripadamu, kami mohon berlindung daripadamu daripada sifat sedih dan duka cita yang berlebihan, daripada sifat lemah dan juga malas, daripada sifat pengecut dan bakhil, dan kami mohon perlindungan daripada bebanan hutang dan juga kekerasan kezaliman manusia. Amin ya rabbal alamin. Boleh cari saja doa ni dalam surat ada. Kalau tak, Google ibu-ibu. Cari doa berlindung daripada sifat malas, sifat sedih. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu ketika Nabi tengok ada seorang sahabat, dia duduk di Masjid Nabawi dalam keadaan sedih. Lalu Nabi bertanya, saya lupa nama dia, wahai sahabatku, kenapa kamu berada di masjid saat bukan waktunya? Maksudnya, kalau waktu Zuhur, waktu Asar, waktu Maghrib, ialah nak semayang. Dia berada bukan pada waktu solat. Lalu Nabi tanya, kenapa engkau berada di sini bukan pada waktunya? Kemudian, sahabat Nabi menjawab, ya Rasulullah, hidup aku dalam keadaan duka cita, sedih. Dan juga aku sedang dibebani hutang. Lalu Nabi pun bersabda, maukah kamu aku ajarkan satu doa yang apabila kamu beramal dengannya, maka Allah akan hilangkan kesedihanmu dan Allah akan menyelesaikan hutangmu walaupun hutang kamu setinggi gunung. Kita ni kalau hutang boleh tak tinggi gunung Tak adalah kan. Tak adalah banyak macam tu. Lalu Nabi mengajarkan doa tu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal ahzan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Subhanallah. Saya kan ada seorang mualaf namanya Kak Farah Ustazah Uhti Farah Leong. Kalau siapa biasa ikut saya banyak buat live kan di page Ustazah Asma. Follow tak Ustazah Asma? Follow. Cu tunjuk betul ke? Kau follow orang lain? Bersungguh makcik nak tunjuk. Sebab ada banyak nama Ustazah Asma. Ya, betul makcik. Tengok sikit. Tengok. Tak keluar makcik. Sudah. Subhanallah. Ni follower Tega ni. Masya Allah. Sekarang live. Ni kita ambil muka makcik ni. Mana makcik sekarang live? Tu dia makcik kita. Yang sedang tunjuk tu, dah masuk. Nanti balik tengok tunjukkan anak-anak ya. Masya Allah. Okey. Jadi ada seorang hamba Allah ni namanya Farah Leong. Mu'alaf masuk Islam. Kanser, stage 4. Nanti rujuk makcik ni ya, mana satu. Sebab nama page yang dibina atas nama Asma Harum banyak. Yang betul-betul satu, muka saya dengan suami pakai tudung purple. Yang tu lah. Jadi yang lain tu kita pun tak kenal. Ustazah Asma Harum fan club pun kita tak tahu siapa yang buat. Tapi tak apalah kan, dia menyebarkan kebaikan. Jadi kalau tengok ada satu video live tu, ramai-ramai orang menangis tengok. Uhti Farah Leong ni seorang mu'alaf, aktivis kami juga. Aktivis dakwah, buat kerja amal, buat kerja dakwah, bantu mu'alaf, sebarkan Islam kepada non-Muslim dan sebagainya. Dia kanser stage 4. Tapi kalau tengok dia dalam live tu, tak macam kanser stage 4. Kemo dah habis dah. Berapa trip kemo, kanser semakin merebak, bukan semakin pulih. Dah pergi ke paru-paru, dah pergi ke tulang-tulang sampai berlubang, macam-macam lah. Tapi sampai hari ini, hampir setiap hari datang pejabat. Semalam kemo dah lepas kita kata tak payahlah kadu kat rumah Ustazah, saya lagi sihat, saya nak mati di jalan dakwah.
Kita kalau tengok semangat dia, yang kita penat apa? Dengan kesan kimo, dengan dia dah gugur rambut, tangan pun dah gigil. Kuku tu berbelang-belang. Kita tahu kesan kimo macam mana. Dan bila jumpa doktor, bukan result positif makin baik. Bukan doktor kata Alhamdulillah dah makin tak. Sentiasa dah habis proses kimo, tunggu result, kanser semakin merebak. Tapi dia datang pejabat bukan dengan Ustazah, kanser saya makin merebak, saya tak tahu mesti. Tak. Datang, Ustazah apa khabar? Baik. Kak Farah macam mana? Apa result doktor semalam? Ustazah, Allah tetap nak uji lagi keimanan saya. Allah, Cina kan, pelak Cina. Allah tetap mau uji keimanan saya, Ustazah. Dan result semalam, kanser saya semakin merebak, semakin bertambah. Tapi tak apa Ustazah, saya yakin dengan Allah. Peraturan Allah terbaik. Perancangan kehendak Allah lebih baik daripada kehendak saya. Kalau ikut kehendak saya, Ustazah, saya nak sihat. Dia ada anak 3 orang. Dan 3-3 anak dia kami ambil kerja sama-sama. Buat kerja dakwah sama-sama. Sebab dia orang ada kemahiran Chinese, bahasa Cina. Dia orang boleh dakwah kepada non-Muslim, bahasa Cina. Kita bayar semua gaji. Kita bagi semua allowance. Kita bayar semua. Hasil daripada apa? Kita ada staff 30 orang. Hampir 30 orang. Kalau nak ikut kenyang sendiri, cukup untuk keluarga kami dah cukup. Fikirkan dakwah, bersungguh berniaga. Kalau ikut malu saya malu. Nak berniaga, jual tu jual ni. Dulu saya malu. Tapi bila kita berkongsi rezeki dengan ramai orang, dan kita nampak matlamat dakwah tu, kita tolak tepi rasa malu. Walaupun orang kata Ustazah sekarang dah berniaga. Setiap masuk duit berniaga, masuk satu akaun yang dipusingkan semula untuk kerja dakwah. Supaya kita ni tidak terus meminta-minta, mereka boleh full buat kerja dakwah, tak kerja lain. Kita bayar gaji standard yang mereka tak perlu nak buat part-time lain tak. Yang mereka buat sepenuh masa kerja dakwah dan kerja dengan kami, ramai yang tak boleh tahan. Sebab hujung minggu pun kerja, malam pun kerja, kadang 3 hari 2 malam. Sebab itu Allah tapir, tapi hampir 30 orang. Yang memang Allahu Akbar, mujahadah yang sangat tinggi. Tapi kita ada jugalah cuti, bukan tak ada cuti straight, giliran. Sebab kita ada buat kuliah hujung minggu, kita ada ngajar-ngajar kelas-kelas untuk asnaf, fakir miskin, untuk mu'alah pada malam hari. Jadi inilah yang ramai-ramai ni. Masya Allah, kebajikan kita jaga, EPS semua kita bagi. Tapi saya nak cerita pasal Kak Farah ni. Dia kata, masa saya muda dulu Ustazah, masa saya bekerja dulu, ada gaji besar. Macam manager macam tu lah. Sebab dia pun ada degree apa? Bahagian kewangan, bahagian HR apa. Tapi ketika itu dia kata dia banyak hutang. Masa ni dah masuk Islam tapi belum beramal dengan Islam. Awal-awal masuk Islam belum tutup aurat, belum solat macam tu lah. Ketika Ustazah dia kata, saya terdetik, dia ada cerita bagaimana hidayah betul-betul sampai. Dia kata mula-mula sampai hidayah Islam. Ya, dia masuk Islam. Tapi hidayah iman belum sampai. Nak jadi hamba Allah beriman yang soleh belum sampai. Dia cuma jadi Muslim, dia ucap syahadah. Tapi belum tutup aurat, belum solat, belum apa. Setelah berapa tahun, macam mana nak dapat hidayah untuk iman? Ini ayat dia power. Masa tu saya kata betul lah. Tak semestinya Muslim itu mukmin. Tak semestinya Muslim itu mukmin. Masya Allah. Jadi di kalangan kita ni ramai orang Islam tapi belum mukmin, orang beriman. Dia kata hidayah nak dapat Islam, nak dapat iman tu Ustazah, Allah datangkan ujian. Macam itulah. Ujian apa? Ujian sakit. Ujian sakit yang pertama, kanser dia datang. Menyebabkan dia bila pergi kemo, jadi dia tak boleh datang kerja sempurna. Dia kerja pula dengan syarikat company Chinese kan. Straight. Bila dia dah berapa kali cuti apa semua, dia terus diberikan surat untuk berhenti kerja. Dia kata masa tu saya down sangat. Saya sangat down. Sebab dah sakit, lepas tu diberhentikan kerja. Dan dialah dia antara peneraju keluarga. Maksudnya tanggung anak-anak, ada 3 orang anak semua perempuan. Peneraju keluarga lah untuk cari rezeki keluarga dan sebagainya. Dia kata macam bertimpa-timpa Ustazah. Tapi masa itu Allah masukkan ke dalam hati saya untuk berubah. Dan saya tanya pada diri saya sendiri masa tu, kau nak begini sampai bila? Kau nak begini sampai bila? Dia guna ayat tu. Soalan tu tertanya pada diri dia. Kemudian akhirnya dia pergi belajar. Start daripada tu Ustazah. Saya mula tutup aurat. Saya jaga solat. Saya pergi belajar. Tetapi ujian Allah datang lagi banyak. Bertimpa-timpa lagi. Dia berhenti kerja tu. Dia jadi rakan ziarah. Pergi menyantuni mu'alaf. Fakir miskin dan sebagainya. Buat kerja amal.
Namun ustazah, akhirnya keimanan yang teruji itu Allah tunjuk satu persatu. Yang hutang saya masa dibetikan kerja, hutang saya banyak. Bank cari hutang tu banyak dan keadaan duit tak ada. Tapi dia kata, apa yang saya amalkan, doa yang Nabi ajar tu. Orang bukan Islam tapi keyakinan tinggi. Orang mu'alaf, minta maaf. Mu'alaf keyakinan tinggi. Doa yang kita baca tadi. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Saya tanya dia, macam mana hutang akak? Live saya tanya. Kalau siapa cari live tu. Macam mana hutang akak yang banyak boleh settle? Ustazah, jangan tanya saya. Saya pun tak tahu nak cerita pun macam pelik. Tapi saya yakin yang menyelesaikan hutang saya Allah. Dan saya masa berdoa, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Saya yakin sungguh, tak ada ragu-ragu. Allah akan bantu saya selesaikan hutang. Dalam keadaan saya kehilangan kerja. Dan alhamdulillah dikata ustazah sampai sekarang, hutang kami tak ada. Saya tak ada hutang rumah, saya tak ada hutang kereta, saya tak ada hutang apa-apa dengan manusia. Saya dalam keadaan bebas hutang. Adakah dia orang kaya? Tak, ibu-ibu sekalian. Kalau tak kereta yang dia guna dah lebih 20 tahun, kereta buruk. Itu kereta yang daripada dulu dia datang jumpa saya. Rumah dia, rumah kos rendah, rumah murah. Dalam rumah dia tak ada sofa, bahkan almari pun tak ada, baju dia susun. Tapi dia kata akak orang kaya sebab tak ada hutang. Ada orang ada rumah besar, kereta besar, hutang banyak. Itu sebenarnya orang miskin, hidup berhutang. Orang kaya yang sebenar, jiwa lapang, tidak terikat dengan hutang. Memang kami tak ada apa-apa. Dia, Farah Leong, digelar apa? ATM, fakir miskin. Saya sebut macam tu sebab saya pun banyak hutang ibu-ibu. Bukan saya nak bidas orang lain, saya nak tuju diri saya. Saya pun banyak hutang. Hutang kereta, tak habis hutang. Allahu Akbar. Tu dia cakap saya hutang. Aduh, berdebar. Lepas tu, dia kata ustaz, ni kawan-kawan. Masa sebelum saya kenal siapa Farah Leong ni, kawan-kawan dia cerita ustazah, Farah Leong tu ATM. Mesin duit. ATM fakir miskin. Saya tanya. Ni saya bukan tanya dia. Orang-orang bercerita. Sebelum saya kenal dia dalam 3 tahun yang lepas. Kenapa orang gelar dia ATM fakir miskin? Orang miskin cari dia. Dia tak akan hampakan orang miskin. Mesti dia bagi duit. Sedangkan dia tak ada duit, ustazah. Kalau dalam beg duit dia ada 50 dia bagi. Kalau ada 10 dalam keadaan dia tak ada simpanan, dia tak ada duit. Tetapi rezeki dia tak pernah putus. Dia ada cerita dalam perkongsian live tu, dia kata, ada satu masa, dia janji dengan anak-anak selepas dah berapa kali tak boleh beli baju raya. Tahun ni dia kata, ibu janji akan beli baju raya. Tapi tinggal 2 hari, 3 hari, macam tu lah nak beli baju raya. Ada orang fakir miskin datang rumah. Dan dia adalah sikit duit dalam 100 macam tu lah nak beli baju murah-murah, nak gembirakan hati anak. Bila orang datang, dia bagi semua duit yang dia ada. Lepas tu anak dia tanya, dia cerita masa ni menangis. Anak dia tanya, Mama, anak dia panggil Mami rasanya. Mami janji nak beli baju raya. Sekarang duit Mami nak beli baju raya tu, Mami dah bagi dekat orang. Macam mana nak tunaikan janji dengan kami? Anak tuntut, anak minta. Anak kecil. Lepas tu apa dia jawab? Ustazah, saya jawab, insya-Allah Allah akan bagi kita rezeki. Takdir Allah, dia dapat satu panggilan. Rupanya ada hamba Allah nak agihkan duit. Dia bagi dah 50 tapi dia dapat 300. 300 cash dan tidak tahu daripada sumber mana. Dan rupanya orang tersebut jadi orang tengah. Orang tengah ni dia cari berapa orang untuk bagi tapi tak diizinkan Allah. Akhirnya dia kata selang sehari Allah ganti berkali ganda. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu muslimin-muslimat sekalian, ramai orang yang datang jumpa saya bebanan hutang tinggi dan sebagainya. Dan saya memang selalu kata, sebab saya belajar ilmu yakin ini dengan orang-orang sebegini. Selalu saya kata, amalkanlah doa ni. Kalau berat sangat beban hutang, hutang tu berat sangat, baca doa ni setiap kali sujud. Sebab ini doa daripada hadis Nabi, boleh baca. Sujud kalau zuhur ada 8 kali, boleh baca ketika sujud, setiap kali sujud. Bukan tunggu sujud akhir saja, doa makbul untuk setiap kali sujud. Lepas tu, lepas solat, doa. Bukan doa-doa, lepas tu tidur. Krong. Antara tanda-tanda doa seseorang itu makbul, apabila Allah beri dia kekuatan untuk berusaha selepas itu. Apabila Allah beri ilham untuk ikhtiar selepas tu.
Tapi kalau lepas berdoa, beria-ria, lepas tu tidur kera-kera, kau buat apa? Aku tunggu ni. Hutang aku selesai. Kau buat apa? Tak ada doa. Tak jadi. Mesti antara cara-cara, ciri-ciri doa itu makbul. Setelah itu, kita ada diberikan kekuatan, kemampuan untuk ikhtiar dan berusaha untuk menuju kepada doa yang makbul. Allah akan hantar orang yang tepat. Mungkin ilham yang betul. Orang yang benar-benar ikhlas nak tolong. Bagi jalan cara untuk kita dapat rezeki yang barakah, yang luas, yang lapang dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ibu-ibu sekalian. Okey, sambung lagi. Okey, Dik. Ustazah nak duduk, tolong turunkan. Dah basah dah ni. Kain depan ni ha. Dah berapa 2 kali dah air tumpah ni ha. Dik, nanti tolong letakkan air. Meja ni yang minum. Bismillah. Okey, kita tengok. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya, kena turun lagi. Okey. Turun lagi. Okey. Bertahan ya. Ada dalam 2K. 2200. Terima kasih yang sudi. Nabi SAW, Ibnu Abbas berkata, minta maaf, sesungguhnya amal kebaikan itu akan memancarkan cahaya di dalam hati. Sampai Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang terdekat, sahabat Nabi yang rapat. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya amal kebaikan itu akan memancarkan cahaya di dalam hati, membersihkan sinar pada wajah, kekuatan pada tubuh, kelimpahan dalam rezeki, dan menumbuhkan rasa cinta di hati manusia kepadanya. Sesungguhnya amal kejahatan itu akan menggelapkan hati, menyuramkan wajah, melemahkan badan, mengurangkan rezeki, dan menimbulkan rasa benci di hati manusia kepadanya. Subhanallah. Agak-agak kita yang mana tu? Nombor kumpulan pertama ke kumpulan kedua? Siapa yang kumpulan pertama? Yang mana memancarkan cahaya di hati, bersih sinar pada wajah, tubuh badan dia kuat, rezeki melimpah. Melimpah rezeki ni jangan nampak duit je ya. Dan menumbuhkan rasa cinta di hati manusia. Ramai orang suka, ramai orang sayang. Siapa kumpulan yang pertama angkat tangan? Oh, habis tu yang kedua ke? Oh, tak berani nak perasan pula kan? InsyaAllah, siapa yang nak berada di kumpulan pertama, angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi. Okey, subhanallah. Kalau tanya siapa nak gelang emas ni, ramai yang angkat tangan tinggi-tinggi. Kita kena ada hasrat, niat, matlamat, keinginan yang kuat untuk berada pada kelompok yang pertama ni. Kerana kalau tidak berada di kelompok pertama, kita akan berada di kelompok yang kedua, iaitu sesungguhnya amal kejahatan itu, perbuatan jahat, akhlak yang buruk, maksiat dan sebagainya, akan memberi kesan apa? Akan menggelapkan hati, menyuramkan wajah, melemahkan badan, mengurangkan rezeki, dan menimbulkan rasa benci di hati manusia kepadanya. Na'udzubillah min zalik. Masya Allah. Jadi, walaupun ni kan, Profesor Madya Dr. McWalk ni, dia tulis ciri pertama, keceriaan wajah dan kita nampak benda tu besya-besya je. Macam benda tu tak adalah hebat sangat. Apa masalah, tak susah pun nak jadi ceria. Rupanya kelebihan untuk memiliki wajah yang tenang, ceria ni, ia bermula daripada hati dan ia berkaitan dengan amal kebaikan, amal soleh. Ada orang bila dia datang, orang susah hati. Sudah, dia dah datang. Sudah. Ada ibu bapa, mak lah, mak orang, mak budak tu lah, tak tahulah mak budak mana kan. Bila mak balik, anak berlari-lari. Ketakutan, menyorok dalam almari. Ui, mak dah balik. Oh, cepat, mak dah balik. Oh, kelang kabut. Ada orang isteri balik, suami ketakutan. Cepat-cepat pergi jumur kain, terlupa. Isteri dah apa, Sabang, saya nak pergi kuliah ni. Jangan lupa kain tu. Tu kerja awak, tak ada kerja lain. Isteri pula, suami pula lupa. Bila dengar isteri dah sampai tu kan, oh, dia lari-lari pergi jemur. Masya Allah. Bukan saya kata keadaan ni teruk sangat. Tapi jangan sampai kehadiran kita menggusarkan hati orang-orang. Bukannya bila kita datang ada orang, kalau kita datang,
Ya dah datang, Alhamdulillah. Muka orang kita dah boleh tahu. Orang tu gembira tak kita datang. Boleh tahu tak? Boleh. Kalau orang tu seronok tengok kita, terpancar tak pada wajah dia? Terpancar. Kalau kita balik, anak sambut, anak datang peluk, itu tanda-tanda. Tapi kalau balik, anak tak perasan. Sampai ke dapur pun anak tak perasan lagi. Kalau anak kita balik sekolah, tak cari kita, tu ada masalah tu. Tapi kalau rapat dan baik hubungan kita dengan anak, dia balik sekolah, dia cari, Umi mana? Nak datang salam ke, nak jumpa, dah setengah hari, 1 hari tak jumpa. Ini kadang-kadang yang berlaku, anak balik sekolah, mak tak perasan, tak tahu anak duduk dalam bilik. Panggil waktu bila? Waktu nak makan. Contoh. Jadi orang yang berwajah manis tenang ini datangnya daripada hati yang baik. Jadi kita ni ibu-ibu tak ada pilihan melainkan untuk memiliki hati yang baik supaya jadi orang yang baik, masuk tergolong di kalangan as-salihin, orang-orang yang soleh. Inilah ciri-ciri ahli syurga, wanita syurga. InsyaAllah boleh ya hari ni, cuba 1 hari. Tak ada marah-marah, senyum sampai tidur. Boleh tak? Walaupun balik nanti tiba-tiba silpai hilang ke, senyum juga. Tiba-tiba nanti peringatan, Ustazah boleh buka sesi Q&A dan pelancaran tabung. Minta maaf. Okey, subhanallah, Allahu akbar. Nabi SAW bersabda khusus kepada wanita. Nabi kata gini, wahai para wanita, aku melihat kamu paling mamai di dalam neraka. Maka perbanyakkanlah 2 perkara, Nabi kata. Yang pertama, perbanyakkanlah sedekah. Dan yang kedua, perbanyakkanlah istighfar. Tak, Nabi sebut istighfar dulu, barulah sedekah. Jadi insya-Allah, marilah sama-sama kita jadikan sedekah kita pada petang yang barakah di rumah Allah ini satu sedekah dengan niat-niat kebaikan. Masa kita nak masukkan sedekah tu, ni tak lancarkan lagi, sabar ya. Masa nak masukkan ni, tabung kebajikan Imam Surau Kemalangan Teruk. 24 hari semua, bulan 9, 2020. Hari ni 27. Maksudnya dalam 3 hari lepas lah ni. Imam Surau ni ke? Kemalangan di Jalan Kancun Darat. Dan insya-Allah kalau ada kelebihan daripada tabung ataupun kelancaran ni, mungkin akan diberikan kepada, dimanfaatkan kepada untuk orang-orang lain yang memerlukan jugalah. Jadinya subhanallah, muslimat sekalian, ketika kita masukkan tu, kita boleh berniat dengan macam-macam. Ya Allah, berilah kesembuhan untukku. Ya Allah, sedekah ini mudah-mudahan berikan aku menjadi wanita yang ceria, wajah yang manis, walaupun penat, senyum. Ni masa. Kenapa muka masam? Penat. Awak tak faham penat? Oh, macam tu. Subhanallah. Jadi walaupun penat, usaha senyum. Masya Allah, mudah-mudahan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dilancarkan tabung kebajikan Imam Surau dan tabung dana Imarah Surau. Maksudnya dia 2, depan belakang tu. Dan tabung dana Imarah Surau, selagi mana surau ini dimanfaatkan untuk ummah, setelah kita mati pun kita dapat pahala yang mengalir. Ini dalam hadis Nabi, iza mata bani Adam, bila mati anak Adam, terputus segala pahala amalan. Terputus segala pahala amalan. Illa min salas, kecuali 3. Sadaqatun jariyah. Ini di antara bentuk sedekah jariah. Okey ibu-ibu, subhanallah, boleh ya? Okey, dayang-dayang, bidadari-bidadari, ada mula tu kan. Pakai warna purple ada, coklat ada. Masya Allah, mudah-mudahan Allah terima sedekah kita. Ya Allah, terimalah sedekah kami. Berilah kesihatan kepada tubuh badan kami, kekuatan kepada jiwa kami, Ya Allah. Murahkanlah rezeki kami, Ya Allah, daripada sedekah ini, Ya Allah. Ya Allah, sedekah ini, Ya Allah, Engkau terimalah, Ya Allah. Kami lakukannya dengan penuh keikhlasan, Ya Allah. Dengan satu jumlah yang kami sayang, yang kami cinta, kami berikan kepadamu sebagai tanda cinta, Ya Allah. Jadi kalau anak-anak kami, Ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Jadi kalau anak-anak kami, anak-anak yang saleh, anak-anak yang menyambung perjuangan Rasulullah, yang menghafaz Quran. Sebab maghrib pula, asar pukul berapa? 4 suku ibu-ibu sekalian, 4 suku asar. Dan saya tahu, terutamanya para lelaki di belakang, mereka dah tak sabar dah nak solat asar. Masya Allah. Betul tak anak-anak belakang? Betul. Angkat tangan kalau betul. Okey, betul. Walaupun dia tak faham soalan apa tu kan. Okey, kita nak berhenti dah ni. Kita nak baca sepintas lalu.
mempunyai hikmah dan bijaksana. Ciri-ciri wanita syurga. Dia ada hikmah, dia bijaksana. Yang ketiga, mempunyai keyakinan. Nanti baca sendirilah ya kat rumah. Kemudian keempat, mempunyai sifat empati, memahami orang, memahami suami. Bukan dia nak suami dia je faham dia. Dia juga belajar memahami suami, memahami anak, memahami kawan. Yang kelima, aktif dan produktif. Itu dia. Cuba kita baca firman Allah di belakang muka surat 104. Baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa. وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan. Dalam ayat yang lain, dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Muslimat sekalian, cuba kita tengok ciri-ciri yang ditulis tadi tu. Antara ciri-ciri wanita syurga akhir zaman, dia mempunyai keyakinan. Maksudnya dia sangat kuat bergantung dengan Allah melalui zikir-zikir, melalui doa dan sebagainya. Dia bukan hanya menyadarkan keyakinan pada diri dia. Sebab dia ada kelebihan bercakap, dia jadi yakin. Kerana dia ada kelebihan idea yang benar, dia yakin. Sebab dia ada suami hebat, dia jadi yakin. Itu keyakinan yang kita sandarkan kepada makhluk. Tetapi hakikat keyakinan sebenar adalah apabila kita letak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila dia dapat selesai sesuatu perkara, dia tetap kembalikan kepada Allah. Walaupun orang kata, kau ni beranilah, kau tengoklah keturunan siapa. Dia tak sandarkan pada diri dia. Tapi dia kata sesungguhnya keyakinan ini datangnya daripada Allah. Haza min fadli Rabbi. Itu kata-kata Nabi Sulaiman AS bila diberi pujian. Sebab hakikatnya kita tidak ada apa-apa, kosong. Tak ada daya, tidak ada upaya. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian mempunyai sifat empati. Tengok orang sakit, pergi ziarah dengan orang sakit. Bukan hantar kad ucapan je, takziah, moga sehat. Zaman sekarang, zaman digital kan. Bila hari lahir, dia hantar gambar kek. Gambar kek je lah, tak boleh makan. Empati. Empati ni bukan bak sedih-sedih je. Bak gembira, dia tunjukkan kegembiraan dia. Tumpang gembira, ucap, tahniah, apa semua. Empati kepada adik-beradik. Kadang adik-beradik ni kita kadang berkira. Dengan orang luar tak berkira pula. Dengan orang luar kan main pemurah. Sedekah sana, sedekah sini. Bila ada adik-beradik yang susah, biar dia rasa. Dulu aku susah, dia tak nak tolong. Na'udzubillah. Sedangkan sedekah paling afdal adalah kepada qarabah, ahli keluarga terdekat. Lebih afdal jika ada yang memerlukan yang susah. Lebih afdal, lebih utama, lebih banyak fadilatnya berbanding beri orang yang jauh. Sebab setiap kali beri kepada qarabah, ahli keluarga terdekat, dapat dua pahala. Satu, sedekahun jariah, pahala mengalir. Yang kedua, sedekah qarabah. Ada dua catatan sedekah bila kita bagi kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Okey, kita tengok. Aktif dan produktif. Hebat. Ada orang perempuan ni kan, wanita ni, macam mana nak tutup ni? Ada wanita ni kan, aktif je. Kita tanya, Puan kerja apa? Nampak macam cikgu. Tak, Ustazah, saya bukan cikgu. Habis tu Puan kerja apa ya? Nampak macam orang bekerja kan? Tak, saya suri rumah. Saya bekerja di rumah. Pengurus hal ehwal domestik. Pengurus hal ehwal dalaman. Payah ni. Sebab jadi ni, suri rumah ni dia menteri macam-macam. Tak suri rumah pun menteri jugalah. Ni kot yang tutup dia.
Okey, Menteri Kewangan pun kita, Menteri Pelancongan pun, Menteri Perpaduan Anak-anak Bergaduh pun kita kan. Menteri Makan Minum, Menteri Kesihatan, Menteri Pendidikan. Betul tak ni? Menteri Kebersihan. Oh, semua kaut belaka. Semua menteri kita. Subhanallah. InsyaAllah kita tengok tadi yang Ibnu Abbas sebut. Kalau hati tu baik, Allah akan bagi kekuatan pada tubuh badan. Sebab itu kita akan jumpa orang yang buat kerja sesuatu kerana Allah, dia luar biasa. Sehat, ringan, ceria. Saya 2 hari lepas, bukan 2 hari lepas, semalam, ada ceramah kat Kelantan. Ada seorang pakcik umur 73. Dia juru kamera. Saya ceramah di masjid. Masjid Sultan Yahya Petra, tak silap saya. Masjid besar. Orang penuh sampai belakang. Yang bahagian lelaki sama ramai dengan perempuan. Mungkin 1,000 lebih ikut kehadiran. Penuh. Lepas tu ada seorang pakcik ni duduk ambil gambar. Bukan dengan telefon. Dengan kamera canggih, kamera besar. Saya daripada awal masuk, Ustazah, pam, ambil gambar. Lepas tu, tak berhenti. Bayangkan masa dia nak ambil angle yang terbaik, dia lalu celah-celah muslimat sebab ada kosong ni kan. Rupanya beria dia pergi tengah-tengah muslimat tu untuk ambil gambar saya ni. Lepas tu tengah-tengah muslimin pula. Lepas tu daripada kiri saya pun panggil, pakcik sini kejap. Kita ni tengah ceramah kan, dia bersungguh dia ambil gambar. Pakcik nama siapa? Dia cakap ni. Ada dalam live kat Kelantan 2 hari lepas. Malam tu. Nanti kalau siapa follow boleh jumpa. Saya temu ramah pakcik tu depan-depan live. Lepas tu saya tanya pakcik umur berapa? 73 Ustazah. Kerja pakcik apa? Cameraman. Unit media. ICT masjid. Saya kan dalam fikir, boleh pula pihak masjid lantik pakcik umur 73 dalam fikiran. Lepas tu dia kata, Ustazah, pakcik memang dilantik. Alhamdulillah. Dia kata, setara mana imam nak lah. Kalau imam tak segak, dia berhentilah kita. Maksudnya, lepas tu kan, subhanallah saya jumpa balik kat tempat makan. Rupanya nama dia Tengku apa, jadi orang panggil Pak Ku. Saya tanya Pak Ku sungguhlah ambil gambar dia. Situ, sini, kiri, kanan, saya ceramah tak berhenti Pak Ku ambil gambar. Pak Ku letak mana gambar banyak-banyak? Kita transfer masuk laptop Ustazah. Nanti kita pilih mana yang terbaik untuk pihak masjid ambil. Kadang-kadang pihak masjid tak tengok pun. Tapi yang penting, Allah tengok Pak Ku buat kerja. Pak Ku buat kerja ni berapa tahun tak dibayar, tak ada gaji, tak ada apa-apa. Pak Ku buat kerana Allah. Yang tu mahal ayat tu. 73, sehat, cergas. Orang lain duk makan, dia sibuk ambil gambar. Dia kata hari tu pergi Indonesia, ikut rombongan masjid dalam tahun lepas. Pak Ku ambil gambar tak berhenti sampai orang sana duk tanya, Pak Ku ni kenapa tak berhenti ni? Ini memang tugas saya. Ini amanah daripada Allah. Dia bukan sebut masjid. Amanah pada Allah. Jadi dia kata bila balik, suka imam-imam suka tengok gambar comel. Tapi gambar Pak Ku seorang tak ada. Sebab dia tukang ambil gambar. Lepas tu saya kata, Pak Ku, apa motivasi? Buat kerja kerana Allah. Bila buat kerja kerana Allah, Allah bagi sehat. Sebab buat kerana dia. Bila buat kerja kerana Allah, Allah bagi ringan. Allah bagi apa yang kita perlu, bukan kita mahu. Apa yang Pak Cik perlu, Pak Ku perlu, anak-anak jadi. Alhamdulillah anak-anak semua jadi. Walaupun piti tak ada, Pak Ku tak ada piti. Moga-moga adalah harta untuk dalam kubur. Dia kata bila kita buat kerja kerana Allah, kena buat yang terbaik. Lebih baik daripada kita nak tunjuk ke manusia. Sebab manusia tak boleh balas apa yang kita buat. Allah boleh balas. Yang kita buat sebab nak dapat pahala daripada Allah, bukan manusiawi pahala. Oh, saya dengar ceramah sedap. Kena saya kata, ya Allah, hebat Pak Ku. Sebab itu Allah bagi badan sehat, muka ceria, senyum, manis. Lepas tu muslimat biasalah AJK tak betul-betul ambil gambar. Pak Ku lah tu kan ambil. Lepas tu dia punya ceria tu kan. 1, 2, 3, senyum, mani-mani, senyum. Dia duk puji orang semua. Oi lawa, oh senyum. Saya tanya Pak Ku, orang rumah mana? Dah meninggal, dah lebih 10 tahun. Dah kan 10 tahun. Dah Pak Ku tak nikah ke? Kita tanya. Tak saya orang puai Belanda nak ke Pak Ku. Belanda tu ramai lah. Ramai nak Pak Ku. Pak Ku tak saya. Oh, kemai lagi. Tapi boleh tengok watak dia ceria, gembira. Allah bagi dia sehat, kuat sebab dia buat kerja kerana Allah. Dan dia kata, prinsipnya buat kerja kerana Allah, ciri-ciri yang mesti terbaik. Muslimat, wanita, kita kemas rumah, kadang-kadang suami tak puji. Betul tak? Suami tak tahu bagaimana susah nak boleh rumah kemas tu. Tapi motivasi kita kemas rumah kerana Allah. Sebab Allah suka apabila seorang itu bila buat kerja, buat yang terbaik.
Walaupun tak ada orang viral pun masuk rumah kita ambil gambar, wow, rumah terbersih dalam dunia, viral, tak ada. Tetapi di dalam Al-Quran, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa lakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah, Allah akan beri ganjaran. Kita basuh pinggan, kemas susun kecil besar-besar, susun elok, menyapu bersih-bersih. Memang orang tak tahu, anak tak tahu apa yang kita buat. Tapi Allah yang basir, yang maha melihat. Allah yang syahid, yang maha menyaksikan. Allah yang sami', yang maha mendengar. Allah yang hasib, yang maha menghisap, menghitung semua amalan kita. Jadi kita tak kecewa kalau orang tak puji, orang tak kata apa, orang tak tahu apa kita buat setiap hari. Jadi janganlah kita memandang rendah kedudukan kita. Dengan kita jawab, seri rumah je, tak ada buat kerja apa, seri rumah tak berhenti kerja. Dan kita buat yang terbaik. Sebab apa? Nak diperlihatkan kepada Allah, bukan kepada suami. Kalau suami puji, itu bonus lah. Suami tu kalau ada akhlak macam Rasulullah menghargai, dia akan puji lah. Tapi kalau tak dapat, kita tidak akan rasa kecewa. Sebab kita buat ikhlas kerana Allah. Nanti tubuh badan kita sehat, wajah kita ceria, kita akan rasa bahagia dan nak membahagiakan orang. Walaupun kita tak dapat balasan, tak apa. Tapi kita tahu Allah akan bahagiakan kita dengan syurganya. Dan itulah perkongsian kita ya. Tak ada dah ni banyak-banyak soal, tak ada soal deh. Sebab masa tu dah dekat sangat dah tu. Nak azan tu, Masya Allah. Siapa yang nak jadi orang ikhlas, beramallah dengan doa iftitah tu. Kan dalam doa iftitah ada, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, solatku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Allah. Tanam benda tu sungguh-sungguh kerana Allah, kerana Allah. Lama-lama kita akan jadi orang yang ceria, insya-Allah. Alhamdulillah, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. I love you all so much. I love you more. I love you much more. Pandai deh kecil orang putih, waktu je pandang. Sekian, terima kasih pada pihak penganjur, Nisa dan juga pihak surau, imam dan semuanya, para muslimin yang ada di belakang, ustaz daripada khalifah untuk semua dan sebagainya. Ada di luar sana suami tercinta, Ustaz Tengku Fazli, Encik Tengku Fazli bersama sahabat karib dia, Ustaz Hazmi Dimash, dan juga kru kami yang turun daripada pagi, Ustazah Husna dan juga Ustazah Sabrina. Tu Ustazah Sabrina tu anaknya Ustazah Farah Leong yang saya cerita. Ada belakang tu yang pakai niqab tu. Tak apa, tengok lepas ni, tengok saya dulu, Okey, jadi insya-Allah di belakang nanti saya akan duduk di sana. Siapa yang berhajat untuk jumpa, nak saya autograf buku ni ke, saya tunggu. Walaupun ada sisa tenaga yang dah sedikit, tapi untuk menggembirakan hati, tanda kasih saya, insya-Allah. Tapi ikut peraturan ya, jarak tu kena 1 kilometer ya. 1 meter. Masya Allah, alhamdulillah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.